Cabaran yang kedua ialah ingin memesongkan dan mengelirukan rakyat tentang pelaksanaan hudud. Hudud ini dikatakan tak berjaya dilaksanakan di Pakistan, tak berjaya dilaksanakan di Nigeria, tak berjaya dilaksanakan di Saudi. Di antara negara-negara yang telah melaksanakan, walaupun tak sepenuhnya tetapi hampir sepenuhnya, hukum hudud ini di antaranya Pakistan, di antaranya Nigeria, utara Nigeria, 12 negeri. Nigeria ada 36 negeri. 12 negeri ini diperintah oleh orang Islam. Ada beberapa negeri lagi yang diperintah oleh orang Islam, tetapi 12 negeri yang laksanakan hudud dan juga undang-undang Islam. Dia kata tak berjaya. Kemudian Saudi telah melaksanakan, Qatar pun telah melaksanakan sebahagian, sepenuhnya. Yaman baru laksanakan, dan yang terbaru Brunei. Maldives juga telah laksanakan, dan Mauritius juga telah laksanakan hukum hudud ini sepenuhnya. Jadi datang kumpulan-kumpulan hak asasi manusia, Sister in Islam, Islamic Renaissance Front, dan juga ada golongan-golongan agama ni. Golongan agama yang ada taraf mufti, taraf pensyarah, yang termakan dengan kajian-kajian ini. Dia kata tak berjaya. Dalam forum di Sinar Harian, seorang bekas mufti, kenalan saya juga, seorang bekas mufti, dia kata di Nigeria diberhentikan pelaksanaan hudud disebabkan ada kes curi basikal. Orang tak puas hati kes curi basikal. Kemudian dia ambil pula, dia kata tengok negara-negara Skandinavia, Finland, Iceland, Sweden, walaupun tak laksanakan hudud tetapi negara ini aman. Negara ini dikategorikan negara paling bahagia di dunia. Kita pun cakap, jawatan agama pun cakap, bekas ketua hakim negara pun kata begitu. Ini adalah cubaan-cubaan untuk mengelirukan orang ramai. Kalau nak cari keburukan sembahyang, mereka akan cari pengkaji-pengkaji yang kaji buruknya sembahyang. Contohnya sembahyang buang waktu, buang masa, sembahyang ganggu kerja, dia boleh cari. Ada orang kaji begitu. Tetapi sembahyang ini benda yang besar, solat ni benda yang besar, yang tidak mungkin akan membawa keburukan. Tapi golongan yang nak burukkan ini dia akan kaji. Begitu juga dengan hudud. Nak cari keburukan hudud dia boleh buat. Dia cari macam-macam lah. Maka malang sekali kalau ada golongan agamawan pun percaya fakta-fakta ini. Sebab itu ini cabaran, kita kena jawab. Kita kena jawab fakta-fakta ini, dan saya ada sebut di antaranya. Ini kebetulan saya tulis dalam bahasa Inggeris lah. Ini adalah satu kajian, saya nak ambil satu kajian yang dibuat di Nigeria tahun 2009, yang dia kata telah diberhentikan. Hudud di Nigeria telah diberhentikan. Saya nak sebutkan satu kajian yang telah dibuat di Nigeria tahun 2009, iaitu kajian tentang apakah persepsi masyarakat Nigeria di negeri-negeri yang telah melaksanakan hudud dan di negeri-negeri yang belum melaksanakan hudud, iaitu negeri-negeri Kristian. Apa persepsi dia? Kajian ini diterbitkan dalam satu jurnal, nama jurnalnya Afrobarometer. Kajian ini menyatakan hasil kajian selepas 10 tahun dilaksanakan hudud, dia kata sokongan orang-orang Islam terhadap pelaksanaan hudud di Nigeria bertambah 4%. Maknanya orang sokong. Kalaulah hudud tak adil, hudud bertentangan dengan social justice, dengan keadilan sosial, orang tak sokong. Tetapi orang Islam sokong. Orang Islam sokong.
Jadi pengkaji ni buat kesimpulan, dia kata patutlah orang Islam sokong sebab hukum hudud ni wajib bagi mereka. Sudah pasti orang Islam semakin bertambah sokongan dia. Okay? Itu dia punya alasan. Tetapi dia kata, tapi yang peliknya orang Kristian pun sokong. Orang Kristian yang menyokong hudud, bertambah 10% di Nigeria. Orang Kristian memanglah, sebab Kristian ni asalnya daripada agama Nabi Ibrahim. Jadi memang ada hudud juga sikit-sikit dalam agama Nabi Ibrahim. Patut je naik sokongan. Jadi dia tengok pula pada orang yang tak ada agama, masyarakat orang asli di Nigeria. Ni orang yang sembah roh ni. Dia tengok golongan yang menyembah roh ini ataupun animisme ataupun paganisme ni, di kalangan orang asli sokongan terhadap hudud meningkat lagi besar, 24%. Jadi mana yang kata tak berjaya? Setelah pelaksanaan hudud di Nigeria ni diserang kiri kanan, diserang oleh kumpulan hak asasi manusia, digembar-gemburkan dalam media massa, tak berjaya, ataupun banyak masalah, timbul kes-kes seperti kes Aminah Lawal, kes Safiah Husaini, timbul kes ini jadi satu isu besar. Tetapi masyarakat Nigeria termasuk orang Kristian setuju, makin bertambah. Kemudian menarik juga, dia buat kajian ni sebab ada orang sebut untuk laksanakan hudud kena ada keadilan sosial dahulu. Kena ada beza di antara orang kaya dan orang miskin semakin kurang, supaya orang miskin mereka tidak dizalimi dengan hudud. Dia kata orang bila laksana hudud, orang miskin jadi mangsa lah. Orang miskin jadi mangsa, orang kaya dia suka lah. Jadi buat kajian di Nigeria, di kalangan orang miskin ataupun lower class, sokongan terhadap hudud semakin meningkat 11%. Orang miskin ni semakin meningkat 11%. Di kalangan golongan middle class ni, cikgu-cikgu, guru-guru ataupun pegawai-pegawai kerajaan, pekerja-pekerja swasta, kalau di Malaysia lah middle class, sokongan terhadap hudud meningkat 25%. Manakala di kalangan orang kaya menurun. Maknanya orang miskin yang puas hati. Ini jelas menunjukkan bahawa hudud mendatangkan keadilan sosial. Sebab itu orang kaya marah. Hudud mendatangkan keadilan sosial. Kemudian survey ini menyebut, dia kata yang pelik dia kata, orang-orang Kristian di negeri-negeri yang Kristian perintah, yang tak laksanakan hudud, orang Kristian dia kata dia mengharapkan supaya hudud dapat dilaksanakan, ataupun kalau bukan hudud, seumpama hudud boleh dilaksanakan di negeri-negeri mereka. Ini Nigeria. Macam mana yang nak dikatakan pelaksanaan hudud di Nigeria ni tak berjaya? Walaupun Nigeria ni tuan-tuan, kita tahulah, Afrika ni daripada selatan Afrika sampai tengah, utara Afrika, Azhar, Mesir ni tak masuk lah. Tengah dengan selatan ini, kalau kita pergi nak keluar malam pun tak berani keluar malam. Kadar jenayah, ketakutan dia. Tetapi hudud berjaya menyelesaikan sedikit sebanyak masalah di sini. Ini di antara kejayaan-kejayaan dia. Cuma nak banding Iceland ni penduduknya 300,000 je. Penduduk Iceland 300,000. Switzerland penduduknya 4 juta je. Nak banding Pakistan yang laksanakan hudud tu 180 juta. Nak banding dengan 300,000, mana boleh? Itu pun untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, itu pun negara, walaupun Sweden, Switzerland, Iceland, Finland, negara-negara yang dikatakan paling bersih, tidak rasuah, aman, tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan, berdasarkan kepada data-data yang diberikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kadar
rogol yang paling tinggi dalam dunia. Yang keduanya Sweden. Sweden yang kedua dalam dunia. Okey, ni. Sweden berada pada kedudukan kedua dengan 53.2 kes bagi 100,000 penduduk. New Zealand, New Zealand pada kedudukan ketiga. Iceland yang penduduk 300,000 tadi, kedudukan kelima. Kadar jenayah rogol paling tinggi dalam dunia. Ireland, dan Iceland kedudukan yang keenam. Kedudukan yang keenam dalam dunia kadar jenayah rogol paling tinggi. Mengapa bukan Arab Saudi? Mengapa bukan Pakistan? Mengapa bukan Nigeria? Ini menunjukkan bahawa hudud ini berjaya mengekang, walaupun dalam keadaan negara miskin berjaya mengekang. Ini kita lihat kadar bunuh, pembunuhan. Arab Saudi negara yang paling rendah kadar bunuh 0.8, tak sampai seorang dalam 100,000. Arab Saudi. Nak banding dengan Amerika, antara yang paling tinggi. Kemudian kita lihat pula kes rompak. Kes rompak statistik tahun 2000, di Arab Saudi antara yang paling rendah, 2.9 kes bagi 100,000 penduduk. Pakistan 0.1 kes, paling rendah. Berbanding dengan negara-negara Skandinavia, US tak boleh banding lah, US memang teruk, dan negara-negara lain. Jadi jelas menunjukkan bahawa hudud ini sedikit sebanyak ada peranannya, tetapi cuba dikelirukan oleh golongan-golongan ini. Sebab itu muslimin muslimat yang dihormati sekalian, saya rasa masa yang ditentukan telah habis. Peranan kita untuk menjadi penerang, duta produk kepada hudud, muslimin muslimatlah yang akan menjadi duta produk. InsyaAllah Kerajaan Kelantan pun telah terbitkan buku tentang isu hudud. PAS melalui pusat penyelidikan pun kita akan terbitkan, termasuk kita muatkan data-data ini, bahawa sebenarnya hukum hudud berjaya mengekang jenayah yang berlaku, walaupun dalam keadaan negara Pakistan, negara yang penuh konflik, negara Nigeria antara kes jenayah paling tinggi, tetapi kita berjaya untuk mengurangkan. Dan moga-moga dengan penerangan itu kita dapat menghadapi usaha untuk mengelirukan oleh musuh-musuh Islam, terutama golongan-golongan hak asasi manusia ini, yang cuba mengelirukan masyarakat, dan tujuan mereka supaya rang undang-undang di parlimen ini tidak dapat diluluskan. Jadi kita kena berjuang di pihak kita, beri penerangan tentang apa sebenarnya yang telah berlaku. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.